Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita dah orang kata macam nak cakap, selamat datang kembali, welcome back to kita punya pelajaran Nahwu Ringkas 2 hari cuti. Saya harap yang mana baru masuk baru dapat menyertai grup WhatsApp kita dan juga grup ni boleh dah dapat manfaatkan hujung minggu untuk menonton video-video yang sebelum ni yang kita dah lalui. Jadi kalau ada soalan pada hari ini mengenai yang sebelum ni boleh diajukan atau boleh bantulah maknanya untuk redirect. Kerana apa? Kita sepatutnya hari ini sesi ke-9, tapi dari segi pelajaran kita sebenarnya cepat. Kita sebenarnya cepat daripada yang selalunya saya 1 jam ni. Kalau sesi ke-9 bererti pelajaran ke-9. Tapi kalau saya teruskan ni, makna kita jam yang ke sesi ke-9 tapi pelajaran kita hari ni kalau tak ada apa-apa berbangkit kita dah masuk pelajaran yang ke-12 ataupun sesi ke-12. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal, saya tak boleh nak gauge kalau macam mana penerimaan pelajar kalau tak ada feedback lah. Maknanya kalau tak ada yang kata susah. Tapi kalau betul-betul memang semua boleh melaksanakannya ataupun buat latihan tu dan faham, insya-Allah kita tak ada masalah lah. Kita teruskan je. Ya. Sebab apa? Kalau ikutkan 20 session, kita akan berakhir pada 18 hari bulan April. Lagi berapa hari je nak raya kan? Jadi kalau dapat portion tu maknanya minggu yang terakhir tu 10 terakhir tu dapat kita tak perlulah ada kelas, mungkin kita ambil sesiapa yang nak buat semakkan terjemahan sahaja. Jadi macam itulah. Cik Saziman nak cakap apa? Kita boleh buat latihan sendiri. Ya. Kita tengok latihan terjemahan Al-Quran 1 tu dengan panduan terjemahan bahasa Al-Quran iaitu Mushaf Bainah Muntujul 1 tu. Kalau kita tengok 2 buku tu, selalu tengok kita boleh tangkaplah apa yang kita ajar ini kita tengok perhatikan. Macam ini kita belajar Li, kita tengok perbuatan Li dalam Al-Quran kan, sebab Mushaf Mubainah tu mudah kita lagi untuk kita ulang kaji, kita faham kan. Kita kena berlatih lah. Kalau kita tak buat latihan memang tak melekat lah dekat kita punya hati. Betul. Kan? Sebab Quran yang kita kena letak Quran dalam hati. Betul. Sebab hati lah tempat menggerakkan kita punya jasad. Nanti yang penting kita letak Quran dalam hati. Betul tu. Jadi lebih lagi untuk yang macam baru masuk, ada hari tu minggu lepas ada sahabat yang baru masuk. Maksudnya masuk terus perasaan nama. Tapi dia rasa dia dapat apa yang dia belajar tu. Ialah kurniaan Allah masuk semua kan. Kita ada recording, boleh record balik. Kau tak faham? Betul. Cik Saziman kata kita ada recording dan boleh recap. Jadi kat hari ni bolehlah kalau siapa-siapa ada. Saya akan buat recap atas pelajaran yang sebelum ni, minggu lepas dan minggu sebelum tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan daripada sahabat-sahabat di online ataupun di kelas ni boleh tanya. Dan yang di kelas saya harap boleh gunakan mikrofon supaya persoalan tu dapat dikongsi bersama dengan rakan-rakan di online. Baik, kita pergi kepada nota kita. Bagi yang belum dapat buku, sabar ya, kalau yang dah order, insya-Allah is already on the way. Minggu lepas semua dah post dah. Cuma yang hari inilah kita siapa yang belum ada buku maka memang kena tengok pada apa yang saya paparkan di skrin ya. Baik, kita pergi kepada muka surat yang pertama. Kita recap sikit pelajaran kita ni. Apa yang kita pelajari daripada kelas Nahwu Ringkas ni. Kepada muka surat yang pertama, buku yang kita gunakan sekarang, ya, Cik Asyik,
Ni buku kaedah Nahwu ringkas ni yang biru gambar depan. Nah betul. Yang Cik Asyim pegang tu betul lah tu. Baik, jadi kita pergi kepada, kita dah dekat mana? Okey, saya tengok kepada kita sekarang, saya buka kepada isi kandungan modul 1 kita ni. Jadi kita, objektif pelajaran kita ni ialah 2 saja, iaitu kita boleh mengenal kalimah dan kemudian kita boleh menterjemah kalimah itu dengan tepatlah, maknanya dengan mengikut tata bahasa Arab, tata bahasa Arab, ilmu nahwu itu sendiri. Jadi kita dah belajar tentang pecahan kalimah. Kalimah yang kita lihat dalam Quran itu hanyalah ada 3 je, boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf yang ditandakan dengan warna hijau pada mushaf mubayyinah dan juga mushaf latihan. Ditandakan harf ni ditandakan dengan warna hijau. Ini satu kumpulan kalimah. Kita dah cover dah topik ni. Ini satu kalimah, jenis kalimah yang pertama kita belajar harf. Jadi harf ni dibahagikan pula kepada 3 kumpulan ataupun sebenarnya 2, iaitu kumpulan kata tugas dan kata sendi. Kata tugas ialah harfu jar, harfu nasab dan harfu jazam. Manakala harf yang selebihnya adalah dipanggil sebagai kata sendi. Jadi kata tugas, kata sendi tu kita memang kena refer balik semula kepada nota ataupun kita tengok muka surat tu ya. Kita belajar tentang harfu jar, muka surat 7 kita belajar tentang harfu nasab dan harfu jazam. Dan kata sendi pada muka surat 11. Ni semua ada latihan dia. Jadi kalau bila buat latihan dalam Quran, macam nak buat sendiri, kalau rasa stuck, pergi balik semula kepada nota ini. Kemudian kita juga dah cover tentang ataupun kita dah buat isim. Ini kumpulan kalimah yang kedua. Ini pun kalimah juga. Jadi isim kita dah tengok macam mana nak kenal isim melalui tandanya. Ada 2 tanda isim, iaitu tanda di awal kalimah, kemudian tanda di akhir kalimah. Bila dah kenal isim, kita tahu pula bentuk isim. Kita tahu bentuk isim. Isim ada 2 bentuk, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Apa tanda kata nama am, apa tanda kata nama khas, semua itu kita dah belajar pada muka surat 18. Ini semuanya macam mana pun adalah perkara yang paling basic. Bukannya semua ada di situ, tetapi ini yang basic. Mula-mula sekali kita nak belajar. Jadi kita ambil yang paling banyak, contoh-contoh yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga tahu setiap kali kita dah kenal isim, isim ni ada menunjukkan kepada kita 3 maklumat ini, iaitu maklumat bentuknya, kemudian maklumat jantina dan juga maklumat bilangan. Itu kayanya bahasa Arab Al-Quran ni, satu kalimah boleh tahu sama ada dia am atau khas, boleh tahu jantina dia lelaki atau perempuan, boleh juga kita tahu bilangannya 1, 2 atau lebih daripada 3 dan lebih. Maknanya dan nama-nama dia. Dalam kita belajar nahwu ringkas ni, kita tidak diminta ataupun kita harap pelajar tidak dibebankan, tidak merasa terbeban dengan istilah. Kalau tak ingat yang jamak ramai-ramai lelaki tu apa, tak ingat nama dia apa, tak ingat jamak muzakkar salim, jangan susah hati. Maknanya jangan dibebankan, tapi jangan rasa terbebanlah dengan macam kena hafal ya. Tak perlu pun. Cuma faham konsep tu. Maknanya dalam satu kalimah isim ada 3 maklumat tu. Apa tanda-tanda dia tu mungkin kita kena biasakan. Itu kita kena ingat sikit lah. Sikit je tengok tanda ni, terjemah. Yang penting kita boleh terjemah. Bila kita nampak tanda tu kita boleh terjemah. Dari segi kosakata kalau kita tak hafal pun tak mengapa. Ya? Kita baru nak belajar, kita baru nak faham konsep. Kemudian kita juga dah cover frasa nama dan frasa sifat. Jadi frasa nama ni adalah dia nampak macam satu kalimah ataupun dia nampak macam 2 kalimah. Dia nampak macam banyak. Tetapi dia hanya merujuk pada satu perkara. Jadi kena tahulah ada tanda-tanda yang tu. Macam mana nak kenal frasa nama. Jadi dalam mushaf mubayyinah ada kita bagi clue MIL. Ini maknanya frasa nama. Itu dah dulu. Kemudian kalau frasa sifat ada clue juga. Ni frasa sifat.
Pelajar di sini dah boleh nampak ke? Tak nampak tak apa, jangan salin. Lagi satu, jangan susah hati nak salin. Semuanya dah ada. Ya. Okay, kalau kita macam masih lagi tak kurang jelas, bolehlah kita pergi muka surat 22 ni. Dan boleh tanya teacher lah. Boleh tanya teacher, maknanya boleh tanya dalam grup, boleh tanya WhatsApp, personal pun boleh. InsyaAllah. Jadi kalau kita dah selesai ni, maknanya kita dah habis tau. Kita dah habis 9 session. Patutnya kita hari ni nak masuk hari ni patutnya sesi ke-9. Kita baru belajar tentang frasa nama tak silap saya. Sebelum lagi. Kita dah cepat sikit lah. Jadi hari ni kalau tak ada soalan, tak ada apa-apa masalah, kita akan masuk bahagian fi'il. Kalimah, kumpulan kalimah yang ketiga. Fi'il ni kumpulan kalimah yang ketiga. Ustazah. Tu, ya, siapa tu? Berekor. Ya. Dia kalau boleh jangan ada dua device kot. Yang echo ni selalunya ada salah satu tu kena tutup mic dia. Pada pendapat saya lah, saya pun tak pasti. Biasanya macam tu. Siapa yang nak tanya tu? Silakan. Tak dengar apa-apa lagi. Ya. Ustazah, boleh tak? Saya kurang faham nakis dan majhul ni. Boleh repeat tak boleh? Belum faham bab apa? 11 nakis dengan majhul. Belum masuk. Oh, belum masuk. Tu lah kata Ustazah. No. What I mean is frasa nama dan frasa sifat. Frasa nama. Ya. Frasa nama dan frasa sifat. Boleh. Fi'il memang sepatutnya kalau tak ada apa-apa masalah saya nak masuklah fi'il hari ni. Tapi kalau ada kita pergi balik semula ya. Kita tengok pada frasa nama dan frasa sifat. Okey. Kita kena lihat perbezaan dia ni pada side by side lah. Maknanya cerita tentang frasa nama dan frasa sifat. Frasa nama adalah dan frasa sifat ni ialah gabungan dua atau lebih perkataan. Maksudnya dia ada dua kalimah isim. Biasanya sama-sama isim. Kalau frasa nama dengan frasa sifat ni dua-dua isim. Maknanya isim dari segi warna, kita tahu warna hitam. Jadi ada dua kalimah. Tapi kita nak tahu mana satukah frasa nama, mana satukah frasa nama. Kerana apa? Bila frasa nama, cara menterjemah dia berbeza sedikit daripada frasa sifat. Kalau frasa nama, antara dua kalimah tu, maknanya ada dua kalimah. Katakanlah kita ambil yang paling sikit, iaitu dua kalimah. Dalam frasa nama, ada dua kalimah. Ada kalimah awal dan juga kalimah akhir. Okay. Kalimah awal ni dipanggil sebagai mudhaf. Mudhaf ni maksud dia apa? Yang bersandar. Yang bersandar ataupun penyandar. Kenapa dia kena bersandar? Kenapa dia dipanggil penyandar? Orang yang bersandar, sesuatu yang bersandar. Dia perlukan menyandar kepada sesuatu kerana dia isim cacat. Jadi kenapa dia isim cacat? Kenapa panggil dia isim cacat? Sebab dia tak ada alif lam ataupun dia tak ada tanwin. Kalau yang ada alif lam tu isim sempurna, iaitu dia isim makrifah. Kalau dia ada tanwin, dia pun isim sempurna, tetapi dia nakirah. Nakirah maksud dia apa? Cuba ulang sikit. Sebelum kita sampai frasa nama, kita mesti kenal isim dulu. Baik. Apakah tanda untuk isim makrifah? Macam mana kita tahu isim tu makrifah? Jawab sama-sama, tak apa siapa yang bertanya tadi pun boleh jawab. Alif lam. Ada alif lam. Di awal kalimah dan Alif lam. Ada baris kasrah di akhir kalimah. Lepas tu baris kasrah tak semestinya. Kalau ada alif lam, maknanya dia makrifah. Itu isim yang sempurna. Contoh, isim sempurna ialah contohnya kan Alkitab. Ni ada alif lam. Sempurnalah. Ataupun isim nakirah. Apa tanda isim nakirah? Tamin.
Tanwin. Bagus. Jadi kitabun contohnya. Jadi Alkitab isim sempurna, kitabun pun isim sempurna. Yang jadi tak sempurna apabila dia tak ada dua-dua tu. Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Jadi dia macam ni rupa dia. Ni panggil isim cacat. Jadi dia perlu bersandar kepada isim lengkap, isim sempurna. Sama ada isim tu yang dia nak tempat dia nak bersandar tu sama ada alif lam ataupun ada tanwin ataupun isim dhamir ataupun isim mabni yang lain ataupun isim alam yang lain, nama orang ke, nama tempat ke, itu dikira sempurna lah. Macam nama malaikat kan. Tu kita dah belajar sikit juga tu sebelum minggu lepas. Nama orang, nama tempat. Yang ni baru sebut hari ni. Tapi cerita nama juga tu. Oh tu bukan tu, modul 2, silap pula. Okey, nama isim selain isim lengkap selain daripada alif lam ataupun isim mabni ataupun dhamir namanya nama orang. Nama orang, nama tempat tu isim sempurna lah. Jadi isim yang cacat ni yang dipanggil mudhaf ni dia perlu bersandar kepada isim lengkap yang lain. Jadi isim lengkap tu mesti berbaris, mesti berkedudukan majrur, tempat dia bersandar tu. Kerana dia ni tumpang, dia jadilah majrur ataupun berbaris kasrah. Kenapa dia baris kasrah? Sebab di antara dua kalimah tu ada 3, salah satu daripada huruf jar ini. Satu daripada 3 huruf jar ni. Dia mesti ada tu. Sebab dia nak bayangkan macam ni, orang tu cacat. Dia tak boleh berdiri betul. Jadi perlukan tongkat. Jadi kita anggap yang tempat dia nak sangkutkan tu, dia nak sandar tu, tu tongkat dia tu. Tongkat dia tu. Ya. Bandingkan dalam bahasa Melayu. Bas sekolah. Ayo. Bas boleh juga. Kan? Bas sekolah, bas pelancong. Kan pelancong. dia kalau kita gabungan mana lain? Maksud dia lain. Bas pelancong. Jadi bas tapi dua tu adalah rasa nama. Bas sekolah pasal nama lah. Bas pelancong pasal nama. Pasal nama. Okay, si bas tu kena bergantung kepada pelancongan. Bas tu, ya. Bas untuk pelancong. Maksudnya kita bolehlah tambah perkataan tu. Tapi kita faham. Tapi kita faham maksud dia ialah bas untuk pelancong. Bas jadi untuk sekolah. Perkataan dalam bahasa Arab pula bila ada harfu jar tu, ada perkataan harfu jar ni dalam bahasa Arab apa daripada apa dia? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat kita ulang balik. Min. Di dalam P. Li. Tiga ni je yang boleh bukan itulah apa ada benda ni tapi tak ada dalam bahasa tu macam kita cakap tadi bas sekolah contohnya bas pelancong katakan kita faham bas ni untuk kegunaan pelancong tetapi kita tak letak dekat situ bas untuk tu kita buang dalam bahasa kita juga kan jadi macam itulah bahasa Arab ni tapi bila kita nak terjemah Quran kita masukkan maksudnya kita termasukkan dan kita letak dia dalam kurungan contoh macam perkataan di bawah. Jadi yang fadlu ni, ini isim cacatnya. Jadi dia perlu bersandar kepada isim makrifah. Dalam hal ni ialah lafzul jalalah. Yang bersandar ni, nama dia mudhaf. Tapi kita tak perlu tanya, kita tak ditanya tentang ni lah maknanya. Mudhaf tu tahu dah, mudhaf tu isim cacat. Dia bersandar. Kepada apa yang dia bersandar ni, isim alam ni, ataupun isim nama khas Nakirah. dia mudhafun ilaih. Apa dia? Makrifah. Dia makrifah mudhafun ilaih. Maksud dia tu mil ni maksud dia mudhafun ilaih lah. Jadi ni kurniaan Allah faham tapi kita belajar nahwu jadi kita kena terjemah kurniaan daripada Allah. Kerana kalau kita kata bagi Allah tak sesuai, salah. Tapi apa yang menyebabkan dia baris kasrah ni? Jadi baris kasrah ni sebab sebenarnya ada harfu jar yang dah dihilangkan.
Yang banyak dalam Quran zikrullah, zikrullah banyak Quran. Yang paling banyak dalam Quran, ada kelas minggu lepas tu saya cakap beginilah. Lagi satu terjemahan kita. Terjemahan kita mesti tepat kerana mestilah ikut Nahu. Maksudnya ikutlah dia ni isim. Jadi kita kena terjemah sebagai isim. Jadi satu contoh perkataan zikrullah yang selalu orang terjemahkan zikir Allah. Zikir. Bila kata zikrullah, orang tak nampak ni sebagai peringatan daripada Allah. Sedangkan sepatutnya kita terjemah zikru ialah peringatan. Ataupun boleh dua-dua juga. Peringatan, satu peringatan. Satu lagi boleh juga diterjemah sebagai ingatan. Tapi yang penting mesti isim. Ingatan dan peringatan. Jadi ingatan. Satu lagi peringatan. Kalau kita terjemah ingatan, bagi Allah ke daripada Allah? Kepada. Maknanya bagilah kan. Tak boleh cakap daripada kalau ingatan. Kepada. Tapi kalau peringatan, kita kena cakap daripadalah. Yes. Okey, ingatan bagi Allah maknanya perbuatan kita, manusia, betul? Kita yang mengingat Allah. Jadi kita sebut, bila kita sebut subhanallah, apa yang kita ingat tentang Allah? Betapa Allah ni suci daripada sebarang kesyirikan. Suci daripada perbuatan syirik manusia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tu ingatan kita bila kita sebut subhanallah. Sebab itu kita sebut Masya Allah, atau kita zikir la ilaha illallah. Itu semua ingatan kita bagi Allah. Manakala bila kita cakap peringatan daripada Allah, ni dah tentu maksud dia ialah apa dia? Dia merujuk kepada satu perkara. Al-Quran. Al-Quran. Maksud dia ialah Al-Quran. Ini yang selalu tak jelas. Bila kadang-kadang terjemahan yang ada, bukan terjemahan tu salah, tapi terjemahan tu dia dah mafhum, orang dah buat sebab nak bagi orang macam kita ni yang selama ni macam tak tahu macam mana nak belajar bahasa Arab Quran. Jadi kita macam sekurang-kurangnya kita dapatlah juga pelajaran daripada terjemahan tu. Jadi dia baca, selalunya dia sebut zikrullah ni sebagai mengingati Allah. Tapi dalam Quran juga kadang-kadang kita baca terjemahan, contoh macam dalam surah 15 ayat 9. Panjang pula sikit. Tanya pasal perasaan nama je kan. Tapi teacher ni. Cerita lah lain. Pasal zikrullah ni tadi perkataan ni. Perkataan very special lah. Dia menyebabkan banyak tercetus macam perubahan dalam diri seseorang pun. Dia jolt you into thinking. Oh, sebenarnya Quran. Baik, dalam ayat ni Allah cakap, sesungguhnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan oleh kami akan peringatan itu. Ini tak pernah pula orang terjemahkan akan zikir itu. Orang terjemahkan mana-mana pun kita tengok dia maksudkan ialah Al-Quran. Dan sesungguhnya kami baginya benar-benar adalah pemelihara. Sekalian yang memelihara. Allah adalah yang pemelihara lah, dia kata. Siapa yang memelihara? Allah. Allah tugaskan malaikat menjaganya. Allah tugaskan, ini banyaklah yang mana maksud menjaga ni pula dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kat sini adalah maksud dia ialah peringatan. Yang itu teacher banyak terjemahan Al-Quran, zikri itu maknanya Al-Quran. Kan? Memang pun bila dia jadi al-zikra tu, al-zikru dia jadi tengok apa tafsir pun zikri itu Al-Quran. Ayat 15 ayat 9. Kalau kita tengok terjemahan dia kata peringatan. Jadi kenapa bila sebut peringatan daripada Allah ni orang banyak terjemahkan sebagai mengingati. Jadi kesilapan dekat situ, mengingati ni menyebabkan orang macam bersangka-sangka lah dalam arti kata lain. Tapi abaikan Quran, tapi buat zikir-zikir yang bukan pun daripada Nabi SAW. Semuanya ajaran sendiri di kat situlah. Tapi mengabaikan Quran. Banyak orang menghafal lagu-lagu, nasyid-nasyid tetapi tidak menghafal Al-Quran, tidak menjaga isinya. Sebab tak faham. Jadi penting kat situ. Manakala kalau kita tengok frasa sifat pula, dia berbeza. Bentuk dia berbeza. Frasa sifat pun ada kalimah awal dan kalimah akhir.
Tapi bila kita nak terjemahkan, kita tak boleh letak ni, kita tak perlu letak salah satu daripada 3 harfu jar tu. Kita pula bila sifat kita tambah, terjemahan dia kita tambah yang. Kita tambah yang. Macam mana nak kenal antara frasa nama dan frasa sifat? Frasa sifat senang sikit nak kenal kan? Betul tak? Kawan-kawan online? Boleh? Betul. Dah kenal? Lengkap dengan apa ni? Yang okey. Maknanya okey kalau macam rasa alah terangkan je lah ya. Sebabnya diam aja tu tanda setuju ke macam mana ni? Ke tanda dah syahid? Setuju. Yes. Setuju, faham. Frasa InsyaAllah. sifat senang kan? Frasa sifat ialah kalimah awal, kalimah akhir, isim lengkap dengan isim lengkap. Maknanya isim lengkap yang pertama sama ada dengan tanwin ataupun alif lam. Isim lengkap yang kedua tu mesti meniru baris. Kalau di sini baris dhamma, sini mesti baris dhamma. Kalau sini bentuk dia makrifah, sini mesti makrifah. Kalau sini untuk mufrad, sini mesti mufrad. Kalau ni untuk jamak, mesti jamak. Kalau sini lelaki, ini pun biasanya untuk lelaki. Hampir kepada semuanya lah. Dan kita tanda dalam mushaf kita tambah sifat. Jadi tinggal, kalau kita dah jelas yang ni, dia mudah sikit lagi lah untuk kita faham yang frasa nama ni. Ni frasa sifat. Jadi frasa nama dia ada 2, satu dengan isim cacat dan selepas dia tu isim majrur. Selepas dia mesti isim tu berbaris kasrah kalau dia boleh berbaris kasrah. Ada tak yang tak boleh baris kasrah tapi dia menjadi majrur dengan huruf? Siapa yang menjadi majrur dengan huruf? Apa dia? Kumpulan apa? Ni kena tengok balik semula. Kumpulan bilangan. Mabni. Satu mabni, isim mabni, bagus. Lagi isim apa? Yang Domir. Domir. Yang jamak tu, jamak, muzakkar, salim. Bahagian bilangan. Ya, betul. Cek balik semula sini. Dia ni, yang ni dia nampak macam ni kan? Ni dia tanwin tapi dengan duaan ni dia punya majrur atau dia bukan dengan dia dengan ya. Pelik sikit. Yeah. Tapi dia masih isim. Tapi dia tanda dia ialah ya kalau dia dia kumpulan yang majrur tu. Ni kumpulan majrur. Majrur tu maksud dia disebabkan harfu jar. Biasanya sebab harfu jar. Harfu jar majrur. Lepas harfu jar mesti isim tu majrur. Tu je konsep yang paling senang, jar dengan majrur. Kalau ada harfu jar selepas dia majrur. Tapi kenapa frasa nama tu tiba-tiba majrur? Itulah sebabnya sebab sebenarnya ada harfu jar. Jadi kita nak terjemah tu mesti kita terjemah macam ada harfu jar tu. Supaya kita faham konsep dia tu. Jadi terjemahan kita tak salah. InsyaAllah ta'ala. Ini tujuan belajar mudhaf-mudhafun ilaih. Kat mana-mana buku pun ada satu buku tu dia ajar bahasa Arab Madinah tu. Saya tengok pun dia terangkan juga. Mesti terangkan benda ni. Sebab dalam bahasa Arab is unik. Sebab dia mengubah baris tu. Kerana dia mengubah baris. Macam kita nak tahu tu. Banyak lagi macam macam perkataan apa lagi yang selalu maknanya dia mudhaf-mudhafun ilaih. Contoh nama kita kan, nama Nabi SAW. Nama Nabi SAW tu bukan nama Muhammad tu, bukan nama tu, tapi yang panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, contoh kan? Ni Rasulullah. Rasulullah ni adalah satu perkataan yang terdiri daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Sekejap, ambil warna biru. Okey, contoh sebab yang depan ni isim cacat. Ni kalau nak ingat perkataan Nabi ni. Rasul, lepas tu yang isim alam dia ataupun isim sempurna dia Rasulullahi. Rasulullahi. Jadi Rasul bagi Allah. Yang mana satu betul? Bagi ke daripada? Kalau kita faham Rasul, maksud Rasul apa? Maksud Rasul? Utusan. 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 Utusan daripada Allah ke? Daripada Allah. Daripada. Allah punya utusan? Daripada. Tak boleh ananya utusan Allah. You do not shoot the messenger.
Ini messenger of Allah lah kiranya. Jadi utusan li pun boleh, min pun boleh. Macam itulah yang paling sesuai. Ni nama, jadi sebenarnya kita dah selalu sebut, kita dah jadikan dia satu kata nama khas. Memang pun ini nama khas. Rasulullah. Jadi kenapa kita bagi selawat kat selepas ni? Sebab inti dia ialah Rasul tu. Kita tak cakap Rasulullah Subhanahu Wa Taala. That is wrong. Salah. Kalau kita kata Rasul, kita masukkan Allah pula. Salah lah kan? Sedangkan dia punya main tu, kata inti nama dia tu Rasul. Kata inti tu Rasul. Jadi sebab itu kita Rasulullah merujuk kepada dia. Tapi nama dia terdiri daripada dua kalimah. Utusan daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Ya. Itu modul 2. Kalau kita masuk bahagian fi'il, insya-Allah kita nampak. Ada beza? Belum. Modul 2 dan juga bila kita masuk fi'il nanti insya-Allah kita nampak. Ya, betul. Soalan Cik Wan ialah apa beza? Ada beza ke? Teacher, Rasulullah dengan Rasulullah. Ni kita belajar ni lah ni. Rasulullah. Yang ini pula, tapi yang okey jap Allah ni mesti lafzul jalalah ni baris kasrah sebab dia mudhafun ilaih. Nama Rasulullah ni sentiasa Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita dengar ya Rasulullah. Bila ada ya dia jadi Rasulullah. Kenapa? Inilah belajar i'rab tu, belajar perubahan baris akhir. Dan sebab dia di situlah. Ini kita baru belajar sikit, kita baru belajar sebab baris kasrah. Kita dah nampak. Tapi untuk belajar tu mesti kenal dulu. Okay, ni tahu ni isim. Ada sebab dia tu. Itulah belajar i'rab. Saya harap jawapan saya tu menyebabkan Cik Wan dan semua rakan-rakan lebih berminat. Ada tambah curiosity. Kenapa ya? Jangan jadi bosan lah. Takut pula na'udzubillah. Allah bagi kita. Semoga Allah kurniakan kepada kita rasa cinta yang mendalam terhadap Al-Quran ni. Sehingga kita ni selalu je kita nak belajar. Ya, benda ni kurniaan Allah juga. Kadang-kadang kita buat macam mana pun, kadang kita nak orang lain untuk dapat Quran tu atau untuk belajar tak dapat juga. Ni kalau Allah bagi kita ni, kita minta pula Allah kurniakan kita istiqamah. Okey, jelas tak tentang perkataan ni tadi? Tentang perasaan nama. Okey, ini contoh. Kita tengok contoh yang ada dalam buku. Mungkin hari tu terlepas pandang ke apa ke. Kita tengok ya. Okey, ini isim cacat tu bergantung kepada ataupun bersandar kepada isim makrifah dengan alif lam. Sama juga dengan ghairi. Tapi di sini ghamarati ni apa bentuk dia? Ghamarati. Ni bentuk dia makrifah ke nakirah? Okay, kita macam bolehlah find out dia punya perkara ni bentuk. Kenapa nakirah? Apa yang sebab kita kata dia nakirah? Ada alif lam. Tak ada. Tapi kita tengok sebelah dia, tempat dia bersandar. Jadi kalau dia bertumpang kepada yang makrifah, yang pangkat, dia dapat pangkat juga. Macam datin. Dia tak ada apa-apa, tapi sebab dia ada suami dia dapat datuk, dia pun jadilah datin. Contoh. Makrifah, ya. Bentuk dia makrifah lah. Makrifah. Kalau frasa nama, kita tengok pada yang tempat dia bersandar. Kalau tempat dia bersandar tu makrifah, maknanya dia makrifah. Bukan saya. Okey, lepas tu jenis. Jenis ni maknanya jantina. Okey, kalau jantina, kita tengok yang pertama. Ghamarat. Okey, ghamarat ni perempuan. Dia punya bilangan jamak. Jadi dia 3+, jamak muannas salim. Alif ta. Alif ta tu kan tanda untuk jamak muannas salim. Okey, kena rujuk balik semula muka surat sebelum tu. Bilangan ni bentuk mana bilangan ni? Bilangan dia alif ta. Ada tak begini bila dia bentuk bergantung kepada bentuk dia bergantung pada sebelah dia tu, tempat dia bersandar, yang kedua ke yang ke last kali ke. Bergantung kepada cacat tu. Yang cacat tu. Bilangan bercacat. Yang cacat tu. Bentuk saja. Bentuk saja. Okey.
Sebab dia cacat, dia nak kena bersandar. Tempat dia bersandar tu apa? Macam ghairil maghdubi pun gitu. Perhatikan dia mesti baris bawah ni. Baris. Jadi sama ada nak bubuh min fi'li memang kena tahu jugalah, maknanya kena tengok pada kesesuaian ayat. Dan kalau orang yang buat semakan terjemah dengan teacher, teacher akan betulkanlah kenapa dia salah dan adalah explanation dia di situ ya. Ataupun kita boleh itu macam memerlukan jugalah bila pembacaan lagi tentang tafsir pada bahasa Arab ni. Tapi buat masa ni don't worry, kita dah ada dah panduan tu, dah ada dekat dalam panduan terjemahannya tu, buku yang warna orange tu. Yang satu juzuk. Saya nak ulang ni. Boleh, bentuk boleh. bergantung kepada mudhaf ilaih. Jenis mudhaf, bilangan mudhaf betul. Untuk perasan nama ya. Okey, bentuk perasan nama mudhaf ilaih. Dia punya apa ni? Jantina dengan bilangan lah mudhaf. Mudhaf tu. Qablika, yang ini pula contoh yang dia bergantung kepada dia bersandar kepada mudhafun ilaih dia ialah ka iaitu dhamir. Dhamir tak nampak, tapi ka ni kedudukan dia majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Tu majrur. Yang ini majrur juga, tapi adalah sebelum tu ada ni, sebab kita ambil satu frasa kan, dan kita ambil daripada Quran. Tak nampaklah sebab tu. Okay, tijaratuhum. Jadi dia bersandar lagi sekali, contoh yang bersandar kepada hum, iaitu dhamir. Contoh seterusnya, mithla qaulihim, yang seumpama dalam ucapan bagi mereka. Jadi ada 3 kalimah, satu mithla, qauli satu, him satu. Mithla ni dia bersandar kepada frasa nama. Dia bersandar kepada frasa nama yang ini. Ucapan bagi mereka. Mana ada benda 3 perkara kat sini. Seumpama, seperti, dalam arti kata kadang kita guna juga perkataan seperti kan, semisal, bagi, perkataan bagi mereka. Jadi dia ni cacat, dia perlukan sandaran. Tapi dia nak sandar pada qauli ni pun cacat juga. Jadi qauli ni dulu bersandar kepada him, maka barulah mithla ni bersandar kepada frasa nama qaulihim. Okey, macam itulah. Inda rabbihim. Ni kita dah boleh biasa ni. Inda rabbihim ni satu ungkapan yang selalu kita jumpa. Inda rabbihim, di sisi bagi Tuhan, bagi mereka pun sama juga prinsipnya sama. Jadi dia ni bersandar dulu kepada inda ni bersandar kepada frasa nama. Rabbihim ni adalah satu lagi frasa. Satu frasa nama. Rabbihim. Inda rabbihim satu. Ya? Fa'il belum masuk. Okey. Baik, kalau sifat lebih straightforward lah kan? Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Kita pun dah buat latihan. Adalah. Kita boleh buat lagi latihan tu dengan menggunakan frasa kosakata. Kosakata dalam macam dalam ni muka surat berapa ni? Muka surat 24. Muka surat 24, kosakata terbanyak di dalam Al-Quran. Jadi selalu kita jumpa. Kosakata ni dia tak ada baris. Kita tak letak baris akhir. Sebab baris akhir selalu berubah. Tapi baris apa yang default dia? Yang baris asal apa dia? Kalau isim? Tanwin, domah. Domah, betul. Tanda asal semuanya domah lah. Asalnya dhamma. Tapi apa yang menyebabkan dia berubah? Peranannya bila di dalam ayat. Itu modul 2 lah. Modul 2 dengan lebih lanjut. Tapi kita akan belajar juga bila masuk fi'il. That's why kena clear ni betul-betul bab isim. Boleh tak? Siapa okey ke yang dalam kelas online? Boleh ikut? Boleh ikuti? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Yang majrur tu sebenarnya dah belajar lah kot. Tapi sebenarnya Majrur kiranya dah belajar lah ni. So Sedikit. macam contoh macam kita. Sebab ba tu tak ada baris. Kita boleh kata kitabah, kitabu.
Kan? Kalau dia cacat, kita kalau cacat macam mana? Kalau cacat dia akan jadi Kitabu. kita tu Kitabu. Kitabu. tapi tanda dia ialah kitabu, kitabi, kitabun, kitabin. Ya. Boleh Sebab berubah. dia berdasarkan pada peranan kitab tu. Peranan Tapi dia perkataan isim, tu dalam tapi dia isim. Ya, betul. Baris dia bertukar sebab dia peranan. Sama dia pembuat, kena buat. Betul. Itu modul 2 lah. Modul 2. Kayak kitabu. At this point, bolehlah. Dia cacat sebab tak ada Okey, alif lam, tak ada cuba tanwin. Cik Wan tengok. Kalau saya buat macam ni, dia sempurna tak? Kalau macam ni? Kita pun dah. Okay, cuba terjemahkan ni. Kitabun. Terjemahkan? Terjemahkan? Itu terjemahkan? Nakirah. Sebuah. Tapi kita tahu bilangan dia satu. Dia tak ada tanda menunjukkan 2. Dia bukan. Jadi kita terjemah sebiji kitab. Sebuah kitab lah. Yang paling sesuai dalam bahasa kita. Sebuah kitab. Okey, sekarang saya tukar pula. Saya tambah alif lam. Jadi macam ni kita terjemah dia? Kitab itu. Ya, kitab itu. Macam itulah. Dia ada perubahan sikit-sikit tu. Dia kalau dia jadi cacat, kalau dia tak ada alif lam, tak ada. Jadi kitab. Kalau tak ada alif lam, tak ada domah, tak ada apa, ada domah je. Contohnya ada domah je, kitab. Jadi kitab. Ini kira cacat lah. Kita cacat lah. Kitab. Kitab lengkap. Kitab apa? Kitab daripada Allah ke? Tu bila bagi kita tengok. Kalau contoh saya taruh Kitabu Musa. Dia dah lengkap lah ni. Kenapa? Kitab Musa. Jadi tambah apa? Terjemahan dia bagi. Kitab bagi Musa. Apa dia kitab untuk Musa ni? Equals Taurat. Macam itulah. Mudhafun ilaih. Musa tu mudhafun ilaih. Dalam hal ni Musa jadi jadi tak boleh jadi, tak pernah dengar dalam Quran Musi kan? Musi dah maksud lain pula. Musa tak ada pula. Tapi dia majrur. Dia tetaplah. Dia mudhafun ilaih lah tu. Kitabu Muhammadin. Tapi kalau nama Kitabu Muhammadin, dia jadi baris tanwin lah pula. Nama Nabi SAW. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Tu tanwin. Tak boleh berubah yang ni. Sebab nama Nabi Muhammad SAW memang boleh ambil tanwin. Dia bukan ghair munsharif. Yang cerita apa? Dia bukan nama, bukan Arab lah. Nama Arab lah. Jadi dia boleh. Kitabu, kalau kata Kitabu Muhammad, macam nak terjemahkan? Berubahlah ni. Kitab bagi Muhammad. Jadi apa dia kitab bagi Muhammad? Al-Quran. Macam itulah. So, knowing what is being talked about. Salah lah pula. Sebab betul-betul lah tu. Jadi bila kita kata kitab bagi Nabi Muhammad, maknanya Allah turunkan kan Al-Quran. Jadi kita tahulah, kita cerita pasal apa ni, kita pasal Muhammad ke kitab, tapi very specific. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ustazah, ada soalan daripada peserta. Okey, ya silakan Encik Ani. Soalan tu, mengapa Musa jadi majrur? Ada Cik. Dia majrur tapi dengan tanda dhammah yang tanda kasrah yang diandaikan. Sebab ada nama dalam Quran, ada perkataan dalam Quran, perkataan bahasa Arab ni dia tak boleh berubah dengan kasrah. Dia tak boleh majrur dengan kasrah. Contoh nama-nama Nabi. Kebanyakan nama Nabi dia tak boleh jadi. Kita tak akan jumpa Ibrahimi, kita tak akan jumpa Musi. Jadi dia tak boleh baris kasrah. Ada setengah perkataan dieja dengan huruf cacat. Musa tu kan dieja dengan huruf cacat. Maknanya ada alif maksurah ni kira panggil huruf cacat. Jadi dia tak boleh, tak pernah kita jumpa Musian. Macam nak sebut Musain ke? Dia tak boleh, dia tak tukar. Musa. Okey. Jadi dia majrur juga. Majrur tapi dengan tanda
kasrah yang diandaikan. Sebut dalam andai itu bukan kita yang pandai andaikan, tapi maknanya itu convention bahasa Arab tu kata macam tu. Ni dalam bahasa Arab ada perkataan-perkataan yang tak boleh. Jadi macam exception lah, boleh juga lah kita kata tu adalah sebagai satu pengecualian. Contoh macam nama Nabi Yusuf, kebanyakan Nabi, hampir semua nama Nabi kecuali 4 yang tak boleh, dia tak boleh tanwin, dia tak boleh kasrah. Dia tak boleh tanwin, dia tak boleh kasrah. Nama Nabi Ibrahim, ambil je lah nama Nabi daripada yang tertera daripada nama surah-surah tu kan. Itu semua nama, hampir semua, bukan semua. Nama Nabi Nuh boleh, Hud boleh, Saleh boleh, Nabi-Nabi Muhammad. Selain daripada tu, tak boleh tanwin, tak boleh kasrah nama Nabi tu. Nama Maryam pun tak boleh kasrah, tak boleh tanwin. Jangan Maryamun, tak pernah, tak jumpa. Jadi, tapi dia makrifah ke nakirah? Dia tetap makrifah sebab nama orang dan nama tempat. Nama Jibril pun tak akan jumpa Jibrilun, tak ada. Siapa je Jibrilun salah dah tu. Dia Jibrilu atau Jibrila. Jibril tak pernah jadi Jibrili, min Jibrili tak boleh. Tu kat situlah orang tak perasan tu. Macam Quran ni tak boleh diubah. Kadang-kadang dia tahu bahasa Arab, tapi bila dia tengok tu, ada juga saya mendapat soalan bukan daripada kelas ni, daripada orang Arab sendiri kan. Dia tahu bahasa Arab, tapi dia tak tahu yang Quran ni. Jadi dia kata contoh dalam surah 2 ayat 25. Ayat 25 muka surat 4 ni. 5, muka surat 5. Okey ni. Ni min qablu. Ni mungkin kalau nanti dah tak lama lagi pelajar saya jumpa pun dia pelik kan. Ada setengah-setengah perkataan yang contoh macam ni kan. Arab pun tanya. Dia kata, ni Arab yang tanya saya tau. Dia kata, kenapa baris dhamma? Ada orang yang tak tahu, dia hafal, dia belajar bahasa Arab tapi detached from the Quran dan dia kata ni salah cetak. Dia kata ni sepatutnya min qabli. Tak boleh. Itu bukan. Quran ni tak salah cetak. Maknanya tak sampai lagi lah pelajaran dia. Jadi bila min qablu, maknanya kenapa dia baris dhammah? Sebab perkataan ni ada mudhafun ilaihnya dah dihilangkan. Bila mudhafun ilaih dia dihilangkan, kita lah yang kena tambah tu. Jadi ini ni apa ni? Ni kenapa? Dia gantikan dengan dhammah pula. Ni belajar pasal bahasa Arab Quran lah. Daripada sebelum ini. Jadi kita kena tambah. Ini yang kita tambah dalam square bracket. Kita tengok dalam mushaf kita ya. Mushaf Mubayyinah ya. Muka surat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni kita tambah kat sini. Sebab tu kena tambah daripada sebelum ini. Kalau ikutkan yang kita belajar ni, teacher ni tipu lah. Ataupun kata mushaf Mubayyinah ni, salah lah. Ni tak salah Quran tak salah. Kalau salah terjemah mungkin saya boleh jadi salah terjemah. Tapi Quran tak salah. Memang macam ni. Dia majrur. Tapi, ya. Sebab ada mudhafun ilaih yang dah dihilangkan, dimahzufkan. Sepatutnya ada mudhafun ilaih. Kalau ada mudhafun ilaih, dia akan baris bawah. Min qabli hadza patutnya. Patutnya min qabli hadza. Jadi hadza tu buang, gantikan dengan dhammah. Siapa yang hilangkan? Saya ke? Bukan. Wahyu macam tu. Jadi bila orang belajar Quran, ya. Sebab itu Quran ni kan mutawatir, yang mana diturunkan sampai sahabat-sahabat semua tu baca tu macam tu. That's how they learn. La'alakum ta'qilun. Tak boleh. Jadi dia tahu kalau orang ni salah baca baris ke apa ke. Kita setakat menghafal. Itu pun tak ramai kan. Pelajar-pelajar. Nak hafal tu kena pukul dulu kan. Kadang-kadang. Lagilah takut nak ngapai. Betul. Macam itulah. Min qablu. Ni contoh lah. Ni contoh yang macam tadi tu. Tapi kita tahu ni adalah dia majrur. Macam tadi pertanyaan tu, kenapa Musa? Ada sebab. Balaghah. Mungkin saya nak cakap balaghah pun
Benda ni agak basic lagi, belum pun balaghah, tapi Paling advance lah. tinggilah. Maksud yang tersirat. Ya, betul. Betul. Jadi ada setengah-setengah nama, macam nama Nabi Musa, macam kata tadi, nama Nabi Isa, Ismail, Ibrahim. Semua tu nama yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Tapi dia boleh majrur tak? Boleh. Kalau ada harfu jar sebelum dia tu, dia tetap majrur. Dia majrur. Huruf jar ni nampak macam tak penting, tapi power. Ada je dia, sebelah dia tu majrur. Jadi ke bawah lah patutnya. Tapi dalam hal ni ada sebab lain. Kalau setengah-setengah nama tu memang macam tu. Allah buatkan. Masalahnya kalau orang Arab pun dia bercakap, bukan masalah. Keadaannya orang Arab ni pun kalau dia bercakap, kita ni pun kalau fasih bercakap Arab, kadang kita buang je baris akhir tu kan. Kita tak sebut baris akhir tu dah, is understood. Tapi Quran tak boleh, because you do not want to simply mentafsirkan Quran, menterjemah tu dalam keadaan salah baris fathah, baris kasrah, sebab benda tu significance dia tinggi. Sebab itulah ni dipanggil, kalau Arab cakap, kita kadang-kadang saya bercakap, cuba-cuba cakap asal Arab dengan orang Arab, kita bercakap bitashkil dengan setiap baris tu. Manakala dia orang dah terangkit je, asal faham sudah. Tapi bila Quran, dan that's why dia ingat kalau kita cakap macam ni kan, kita cakap macam dengan baris ni, dia kadang-kadang ada yang tak berapa learned lah, macam orang-orang yang tak pergi sekolah ke apa, dia ingat kita baca Quran, nanti dia terdiam aja. Dia jadi macam takut jugalah, kenapa kau baca Quran kat aku ni, dia kata. Padahal kita nak cuba cakap Arab kan, dengan tashkil. Macam kita baca buku, betul Encik Zainal. Yes. Dia bahasa pasar. Dia tak sama. Yang kita sekarang ni kita fokuskan, kita belajar bahasa Quran. Jadi kita tak kisahlah yang lain tu. Kita tengok apa yang ada di hadapan kita. Yang ni apa yang Allah turunkan tu, macam mana Allah turunkan dengan baris fathah, macam itulah kita terjemahkan. Kalau baris kasrah maknanya kita terjemahkan seperti isim. Kalau dia fathah, isim tu fathah, ada sebab lain. Apa yang kita nak tambah. Ini yang kita belajar dalam kaedah nahwu ringkas. Jadi boleh tengoklah perkataan-perkataan ni dalam Quran banyak. Kalau nas ni, bila selalu kita jumpa, kita nampak ada alif lam saja. Ada alif lam. An-nasu, an-nasi, an-nasa. Ada kan? Macam itulah. Jadi perkataan ini umum dia, ini untuk kosakata kita je. Maksud dia manusia. Tapi manusia itu ke, akan manusia ke, manusia daripada manusia ke, bagi manusia ke, kita akan tengok dalam ayat dan kita lihat perubahan baris akhir. Macam itulah cara kita belajar. Ya? Macam qablu, ada qabla, ada qablu, ada qabli. Kenapa dia qablu, kenapa? Tapi maksud dia yang jelasnya yang kita tahu, okey, qablu je sebelum. Kita pun dah gunakan perkataan ni banyak dalam kehidupan seharian kita. Qablu maksud dia apa? Sebelum. Kita kata solat qabliyah. Solat sunat qabliyah. Ilah. Perkataan ni banyak jumpa. Tapi kalau ilah bukan huruf, dalam bahasa kita, kalau kita faham dah Quran tu, kita nak terjemah, kita boleh tu huruf besar kalau dia memaksudkan Allah. Kalau dia maksudkan Tuhan orang lain, janganlah huruf besar kan. Gitu. Okey, banyaklah lagi. Okey, ada soalan lagi? Kalau tidak, kita memang boleh masuk fi'il. Tapi saya pun, sebab kita dah macam awal sikit daripada topik tu, saya rasa baiklah saya address juga perkara yang mungkin ada pelajar-pelajar semua ada sedikit masalah ke. Ya? Ada soalan lagi ke, Makcik Ani? Ada tak kawan-kawan yang tanya? Makcik Ani dah terpaksa keluar ya? Tak ada? Okey. Ada orang lain? Tak ada? Kawan-kawan, boleh ke saya tengok siapa ada? Kita susah sikit. Bab bilangan. Baik. Okey. Bilangan, kalau bahagian bilangan, ya. Kita kena ulang sikit Baik, bilangan. Okey, kita faham macam ni, sekarang ni kita fokus pada tanda. Kita fokus pada tanda. Ya, kalau mufrad biasanya dia tak ada tanda apa-apa. Kalau mufrad. Kalau duaan
ada alif nun berbaris kasrah. Mesti tiga-tiga ni saya sebut tu alif. Sebelum alif biasanya fathah, memang fathah. Alif nun berbaris kasrah. Ada tiga perkara. Asal kita nampak alif nun berbaris kasrah, biasanya inilah menunjukkan dua. Jadi bila terjemah tambah dua. Apa benda yang dua tu? Tengok kosakata. Dua orang ke? Ataupun boleh juga tanda dia bukan satu ni je untuk dua ni. Lagi satu tanda ialah ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Satu alif nun baris kasrah, satu lagi ya nun baris kasrah di akhir kalimah. Ini kedudukan. Ini kedudukanlah dalam ayat. Bila nak guna alif nun? So the question does not arise sepatutnya kerana kita tak payah guna. Sebab benda tu dah ada. Kita nampak tanda ni, kita terjemah, oh ni dua. Ni dua. Kalau malakai ni ataupun malaka ni, kita terus boleh terjemah dua malaikat. Contoh macam itulah. Kemudian kalau waw nun, terjemahan kita kena tambah dua. Kalau waw nun ataupun ya nun, nun ni yang berbaris fathah. Ni tadi nun baris kasrah, tapi di sini waw nun berbaris fathah. Sebelum dia dhammah. Yang ini pula muslimina, ya nun berbaris fathah. Sebelum ya ni baris kasrah. Muslimina. Sini sebelum ya baris fathah kan? Di sini pula kasrah. Jadi maksud dia macam mana nak terjemah kalau jumpa tanda macam ni? Terjemahan dia satu boleh terjemah sekalian yang biru ni, sekalian apa-apa. Ni kosakata. Boleh juga terjemah para. Lepas tu kosakata. Dan boleh juga terjemah orang-orang yang. Kemudian kosakatanya. Boleh. Salah satu. Apa lagi yang menunjukkan banyak? Bolehlah. Sekalian, para, orang-orang yang. Apa lagi yang menunjukkan perkataan depan tu yang menunjukkan banyak. Itu cerita dia macam mana nak terjemah. Tak tengok tanda, terjemah. Yang ni dua orang, dua apa-apalah. Dua buku, dua kitab, dua hati. Qalbaini, dua hati. Ini cara terjemah. Muslimina dengan muslimina ni pun sama juga. Tapi itulah cara terjemah tu yang kita perlu fokuskan. Maknanya kita nampak tanda ni, kita terjemah macam ni. Kalau kita nampak tanda macam ni, kita terjemah macam ni. Ni saya ni macam ni tu sebab saya tunjuk skrin. Jadi kalau setengah tunduk tengok tempat lain apa dah teacher ni cakap. Dia memang haru lah sikit ya. Puan boleh atas. Jadi boleh atas pun jawab juga. Kan? Kita tengok dalam perubahan ni sebab peranan dalam modul 2. Dua-dua jamak. Ya. Peranan dalam ayat. Nanti kita belajar fi'il, nanti kita akan lebih jelas nampak peranan. Okey. Perlu tak kita gusar kalau kata kita itulah baru nak tanya tu. Perlu tak kita risau, kita tak tahu ni jamak muzakkar salim ke apa ke nama tu. Tak perlu. Kita tengok kat sini je. Kita tengok, kita rujuk balik semula nota ni. Ini 3+ kan. Maknanya kalau pesen ni tanda-tanda dia ni macam ni jamak. Laki ke perempuan? Laki. Macam mana kita buat latihan tu suruh kita buat yang tu je. Kan? Latihan tu kita macam kita tinggal tanda supaya terjemahan kita tu. Kita nak terjemah, kita bukannya nak buat perkataan baru. Jadi kita tengok ni, oh ada tanda ni. Jadi kalau ada tanda begini, maknanya ni dua. Dua apa? Boleh tengok pada kosakata. Dua marot. Tak apa je, tak tahu pun marot tu apa. Sebab nak nampakkan terjemahan tu je. Macam ni kita nampak untuk perempuan. Alif ta di akhir kalimah. Jadi kalau alif ta, ni cerita dia kalau alif ta, kalau ni mufrad. Kalau dua sama juga tambah alif nun baris kasrah. Tambah juga perkataan tu dua. Yang ni bolehlah tambah sebuah ke, satu ke. Kalau mufrad sebuah, satu, seorang.
Ada ta marbutah lah. Asal dia ta marbutah. Betul. Kebanyakannya. Muannas, musanna, tak apa. Ingat perempuan je, tak apa. L lelaki, P perempuan. Ada tas tu beza dengan. Ya. Kalau Muslimah ni. Betul. Muslimata ni. Kalau ada alif ta pula, maknanya kita gandakan perkataan tu. Sama ada kita kata, boleh juga para ni kat sini. Boleh kata para muslimat. Contohnya. Ataupun kita kata, tengok keadaan wanita-wanita yang. Contoh. Ataupun kita gandakan. Kalau kata muslimat dia dah memang gandaan. Kegelapan. Tu. Kenapa alif ta baris dhamma? Kenapa alif ta tu ta baris kasrah, kasrah, dan ni peranan dalam ayat. Kat sini kita bukan nak belajar, objektifnya bukan nak tentukan peranan lagi. Peranan dia dah ada dah. Tapi kita nak kenal dan kita boleh terjemah. Maksud saya, ya. Kalau maksudnya kita nampak tanda, terjemahan kita macam mana? Tak bolehlah muslimat je. Maknanya kita kata wanita-wanita yang menyerah diri. Contoh macam itulah. Kita kena terjemah accordingly. Ikut. Dia ni jamak. Dia ni menunjukkan ramai. Jadi kita gandakan. Ini menunjukkan perempuan. Jadi memang perempuan. Jadi kita tambah perkataan wanita tu. Gandakan perkataan tu. Kalau perkataan zulumat contohnya. Jadi kegelapan. Mana boleh. Jangan kita ikut logik kita. Kita kata logik kita, mana boleh kira kegelapan? Kita bukannya nak ikut kepala kita, kita nak ikut Quran kata. Jadi kalau Quran kata alif ta tu banyak, kita terjemahkan banyak. Sehinggalah bila kita dah lihat penerangan yang lain, kita baca. Maknanya dalam bahasa kita diboleh, baru boleh kita buat macam tu. But for now, kita just stick to the conventions, to the rules. Ya? Kita bukannya nak buat perkataan baru. Jadi sepatutnya dia lebih mudahlah kat kita. Seperti yang Allah firmankan tu. Quran ni mudah. Kalau nak ambil peringatan. Dan kita fikir. Kita bukan nak ubah Quran tu. Dia kata kegelapan ni selalunya kalau bahasa kita mana boleh kira. Macam mana pula Quran ni kira. Ada kita pula kata ni salah terjemahan. Jangan buat macam tu. Tapi kita kekalkan pada terjemahan kita tu. Maknanya terjemahan yang bahasa Arab tu. Dia kata kegelapan. Ini kitab daripada Allah. So kita katalah kegelapan. Macam itulah maksud saya. Jamak taksir pula, taksir. Jamak taksir ni tak ada. Jamak taksir tak ada sifir. Tapi perkataan tu dalam Quran mudahnya ialah dia berulang-ulang. Jadi kita dah jumpa pertama sekali, mungkin kita jumpa azwajun ni pertama kali dalam surah 2 ayat 25 lah. Azwajun. Jadi mula-mula kita tahu pasangan. Tapi bila dibetulkan, ini kena tak double. Kita tengok panduan terjemahan, dia doublekan pasangan-pasangan. Kita ikut je lah. Oh ni maknanya jamak taksir ni. Nanti kita belajar fi'il, insya-Allah kita akan jumpalah macam mana tanda yang boleh menunjukkan dia tu fi'il. Menunjukkan jamak taksir. Dia tak ada formula macam jamak yang lelaki yang banyak tu, perempuan banyak tu. Dia tak ada formula. Dia tak ada juga formula macam duaan. Kalau ada formula tu pun terlampau complicated untuk kita pelajari. Maknanya kita kena belajar banyak sangat perkataan yang tak perlu pun nanti kita kena belajar. Saya nak kata totally tak ada formula, tak boleh. Ada tapi belum perlu lagi untuk kita belajar. Dalam keadaan kita ni sekarang, kenal pun baru nak belajar kenal, jadi kita biarkan dulu yang tu. Lagi satu, Quran ni berulang. Quran tu perkataan tu sama je. Kebanyakannya sama, perubahan pada baris akhir. Jadi kita dah senang sikit di situ ya. Macam kadang-kadang kalau dulu saya belajar, macam mana you all belajar bahasa Inggeris dulu-dulu masa kecil-kecil. Kalau saya ingat saya sampai saya umur 18, 19 pun masih lagi bawa nota, buku nota catat. Lepas tu bila saya dah pandai baca kamus, betul-betul kamus yang English, yang kamus besar-besar tu, masih lagi mencatat macam mana nak bunyikan. Maknanya kalaulah macam tu kita punya effort nak belajar bahasa lain, effort kita nak belajar bahasa Tuhan kita ni should be more. Kalau itu masa belajar bahasa Inggeris, saya kalau cerita tu macam rasa nak menangis pun ada, malu. Sebabnya masa dulu sampai lunyai kamus tu.
Tapi Quran setakat ni, Quran saya pun belum lagi lunyai macam kamus saya masa belajar bahasa Inggeris. Jadi saya rasa macam sebenarnya tak perlu pun sampai lunyai. Subhanallah, Allah dah bagi. Allah bagi. Kita buat sikit dapat banyak. Saya ingat bahasa Inggeris complicated juga. House, houses. Ya. Kalau food fit, Sebenarnya lagi susah kan? Kalau Ejaan food fit, dia tak sama dengan sebutan. Betul tak? Bahasa Inggeris ejaan dia. Orang sampai masa nak belajar dulu mengharung. Orang kat kutuk lah. Apa bahasa Inggeris ni bahasa neraka lah. Bukanlah saya kata nak pergi situ pula. Maknanya bahasa munafik lah. Tapi maksudnya dari segi ejaan dia tu. Sedangkan bahasa Arab ni lagi senang. Tak ada pun cabaran. Bahkan dialu-alukan. Siapa yang nak belajar bahasa Arab ni? Ya Allah. Siapa yang bersama kita? Siapa? Kalau kita baca Quran ni, siapa yang bersama kita? Maksudnya kita akan, kalau kita fasih baca Quran, Nabi kata kita akan bersama dengan malaikat kiramin bararah. Besok, nanti kita di akhirat. Sekarang ni pun bila kita dah baca je Quran, kita baca Quran, kita belajar Quran, yang akan bersama kita malaikat. Memang Allah hantar malaikat untuk baca. Dia suka mendengar bacaan kita. Kita baca Quran. Sebab kita, malaikat tidak diturunkan, malaikat tidak dijadikan untuk baca Quran macam kita. Quran ni dijadikan untuk kita baca. Quranan Arabian. Jadi malaikat pun akan duduk keliling kita. Mawadah dengan Aisyah. Buat apa tu? Okey. Ya, okey, soalan? Alif kecil. Ini panggil alif kecil. Tapi ada setengah Quran dia guna alif besar juga. itu alif tu. Ada sebenarnya. Alif. Kira alif. Kira alif. Ini masih alif yang kalau duduk tengah ni, kalau kita baca dalam tajwid, dia panggil alif alif saghirah ni dipanggil juga alif mat tabi'i kan. Mat tabi'i kan tak boleh tinggalkan. Mat tabi'i mesti baca sharp. Ni kiranya maknanya di alif tu valid lah. This is considered the alif. Alif ta. Huruf mat. Muslimah ni pun sama juga. Alif tinggi. Kadang-kadang boleh juga jadi alif kecil. Dalam Quran. Ada kala boleh juga. Jadi macam saya rasalah ada. Macam bila dia sambung dengan, dia tengok dengan apa yang dia bersambung tu kan. Sebab macam ni kan, kalau dia nak sambung, macam mana dia nak sambung, macam mana pun dia kena buka juga kan. Ini khat, ini cerita dia pasal khat ni. Style of writing. Cuma Quran ni dia dah standardize kan, macam kerajaan Arab Saudi tu yang khatat Uthman Taha tu, dia make sure yang macam ni Quran. Pakai alif kecil ni. Kalau kitab tak ada, kitab macam kebanyakan kitab alif tinggi je. Kecuali pada setengah-setengah perkataan. Penulisan Al-Quran pun diwaju kan? Penulisan tu. Tapi yang macam bubuh titik ke apa tu semua adalah innovation yang bagus. Yang ketika Nabi SAW ada lagi pun, maknanya sahabat dah start memikirkan macam mana nak bantu orang lain yang tak tahu berbahasa Arab tu. Orang ajam. Kita lah tu. Jadi kalau macam ni kan Cik Zainal, kalau kata tambah alif pula, dia pelik kan? You don't see that lah. Macam tu. Pelik lah. Tapi boleh tak macam ni? Saya belum pernah tengok lah tapi. Macam ni, kalau buat pun pelik juga. Jarang jumpalah tulisan macam ni. Jadi biasanya yang ni dia pakai alif tinggi lah. Tapi nak kata salah ke tak salah tu, that's not my place. Tapi kita tengok Quran. Tapi biasa alif, kalau dia tengah-tengah macam tu, alif kecil tu valid lah. Alif dikira alif juga. Lagi satu, waw saghira, ya saghira. Waw saghira macam, bukan untuk tanda ni, tapi lain lah. Contoh macam waw saghira, ni waw kan. Ni waw besar, dia kecil je, separuh, 1/3. Tapi dia tanda dhammah lah. Ataupun ya saghira. Ya. Jadi dibuang yang ni. Satu lagi dia ni. Lepas tu dia jadi macam ni, tinggal ni je. Ada juga orang cakap ni ha ke apa kan. Tu wallahu alam. Saya tak tahu yang tu. Yang saya belajar, setakat yang saya belajar, kalau ya ni maknanya dia buang kepala ekor ya tu. Mungkin Huda lebih tahu tentang ni. Kan macam ni kan. Jadi dia buang ni.
Ini masa cikgu saya yang Egypt tu cakap lah. Yang lebih daripada tu saya tak belajar yang tu tak tinggi sangat. Tapi tahulah. Jadi ya kecil macam tu. Alif pun gitu juga. Alif tinggi. Lepas tu dia jadi kecil lah. Separuh, one third. Macam tu. Okey ya. Baik. Jadi saya rasa kita dah sampai penghujung untuk hari ini. InsyaAllah. Kita tak masuk lagi topik fi'il. Jadi kalau kawan-kawan semua di online yang ada muskil, tak apa boleh tanya, boleh berbual dalam Besok grup. tahu baru lah. Besok kita masuk fi'il. Kita Besok. masuk fi'il lah Mula insya-Allah. Jadi siapa yang tu kena pederah sikit. Okey. Baik, aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.